Asas Pentadbiran Awam. Tajuk Majlis Keselamatan Negara MKN. Disediakan oleh 10 ahli kumpulan termasuk diri saya sendiri. Majlis Keselamatan Negara MKN. Pengenalan. Majlis Keselamatan Negara MKN merupakan sebuah agensi yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri yang diketuai Ketua Pengarah Keselamatan Negara iaitu Yang Bahagia Datuk Muhammad Rabin bin Basir. MKN ditubuhkan bagi memikul tanggungjawab dalam menguruskan dan mengkoordinasi pelaksanaan dasar-dasar berkaitan keselamatan negara Malaysia dan arah 7 hal-hal keselamatan. MKN mempunyai 10 bahagian-bahagian yang bertanggungjawab terhadap jawatan kuasa yang mana diketuai oleh Setiausaha dan dibantu oleh Timbalan Setiausaha. Struktur pengurusan atasan pula disokong oleh penasihat undang-undang daripada Jawatan Peguam Negara, Juruaudit Dalaman dan Setiausaha setiap bahagian di bawah organisasi MKN. Sejarah penubuhan MKN. Tragedi 13 Mei 1969 merupakan peristiwa berdarah yang telah menggugat keamanan negara di mana insiden berusuhan kaum. Rentetan daripada peristiwa tersebut juga, Majlis Keselamatan Negara Magiran telah dibentuk bagi tujuan membantu Yang Berbahagia Perdana Menteri yang merangkap pengarah gerakan negara. Magiran juga ditubuhkan bagi mengukuhkan keselamatan negara, pertahanan negara dan memelihara ketenteraman awam. Bekalan-bekalan dan perkhidmatan-perkhidmatan penting negara dalam usaha memulihkan negara kepada keadaan yang aman dan harmoni. Pada tahun 1971, Magiran dan Majlis Perpaduan Negara telah dibubarkan secara serentak berikatan pemulihan kerajaan demokrasi berparlimen pada 23 Februari 1971. Bagi menggantikan pembubaran dan majlis tersebut, pada 7 Julai 1971, Majlis Keselamatan Negara MKN telah ditubuhkan secara rasmi. Pada tahun 1995, Majlis Keselamatan Negara telah disusun semula sebagai Bahagian Keselamatan Kebangsaan BKN, yang mana pejabat Sekretariat Keselamatan Negeri dan pejabat Sekretariat Keselamatan Daerah berada di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri. Pada 24 Julai 2007 pula, Bahagian Keselamatan Negara sekali lagi distruktur semula menjadi Majlis Keselamatan Negara, yang mana Bahagian Keselamatan Negeri menjadi Bahagian Keselamatan Negeri dan Bahagian Keselamatan Daerah menjadi Majlis Keselamatan Daerah. Pada 26 Oktober 2016, satu pasukan petugas keganasan operasi khas telah ditambah di bawah MKN sebagai tindak balas terhadap aktiviti keganasan global. Pasukan ini telah dianggotai oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Penguat Kuasa Maritim Malaysia (APMM) yang diberi gelaran Gabungan Pasukan Operasi Khas Antara Angkatan Bersenjata Malaysia. Punca-punca kuasa. Arahan MKN nombor 1 yang bersandarkan kepada Aktah Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1979 yang menjelaskan pembentukan dan tanggungjawab MKN. Pada 11 Mac 1982, MKN telah mengeluarkan arahan MKN nombor 12 iaitu Pemerintahan dan Kawalan Karab-Kara Keselamatan. Selain daripada arahan MKN, MKN juga menjalankan fungsinya dengan berteraskan Akta Majlis Keselamatan Negara 2016, Akta 776 yang diwartakan pada 7 Jun 2016. Visi MKN. MKN telah menggariskan visi Malaysia sebagai negara yang aman, sejahtera dan berdaulat, yang mana visi yang ditetapkan tersebut merupakan saranan utama MKN dalam aspek keselamatan negara. Manakala misi MKN juga telah menetapkan misi meneraju penggubalan dasar dan pengurusan keselamatan negara secara komprehensif, bersepadu dan berkesan, yang mana misi tersebut ditetapkan sesuai dengan tugas khusus yang telah
dipertanggungjawabkan oleh pihak kerajaan berkaitan dengan keselamatan negara. Objektif strategi MKN dalam memastikan tanggungjawab berkenaan isu keselamatan dapat dilaksanakan dengan baik, MKN telah menyenaraikan 6 objektif strateginya seperti berikut. Pertama, peneraju pengurusan keselamatan negara. Kedua, pemeliharaan hak-hak kedaulatan dan kepentingan strategik negara. Ketiga, pemerkasaan ketahanan nasional. Keempat, penggerak utama komuniti keselamatan negara. Kelima, peningkatan kolaborasi dan perkongsian sumber. Manakala yang keenam, pemantapan kapasiti dan kompetensi organisasi. Untuk bab seterusnya adalah nilai-nilai teras. Dalam mengekalkan prestasi terbaik dalam mengawal isu keselamatan negara, MKN telah menyenaraikan 6 nilai-nilai teras seperti berikut. Antaranya kepimpinan strategi, profesionalisme, kesiapsiagaan, semangat berpasukan, beriltizam dan berintegriti. Bab yang seterusnya adalah fungsi dan peranan MKN. MKN telah menggariskan 3 teras utama dalam menjalankan fungsi dan peranan tersebut. Antaranya adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kepentingan strategi. Fungsi teras ini merangkumi aspek mempertahankan keutuhan dan kedaulatan wilayah maritim, angkasa, cyber serta kepentingan strategik negara melalui kawalan serta pemantauan ke atas zon-zon tersebut daripada dicerobohi. Seterusnya adalah pengurusan krisis dan bencana. Fungsi kedua ini pula menjelaskan peranan MKN sebagai focal point dalam pengurusan krisis dan bencana dalam dan luar negara yang merangkumi aspek pencegahan, persediaan dan tindak balas serta pemulihan dan pembangunan semula. Seterusnya adalah pengurusan sempadan tanah, maritim dan udara. Pengurusan sempadan merangkumi kerjasama persempadanan negara antara Malaysia dengan negara-negara jiran seperti Thailand, Singapura dan Indonesia bagi meningkatkan persefahaman serta keyakinan melalui pelbagai program yang telah dipersetujui bersama kedua-dua belah pihak. Seterusnya adalah majlis hendaklah mempunyai fungsi-fungsi yang berikut. Untuk merumuskan dasar dan langkah strategik mengenai keselamatan negara, termasuklah kedaulatan, integriti wilayah, pertahanan, kestabilan sosiopolitik, kestabilan ekonomi, sumber strategi, perpaduan negara dan kepentingan lain yang berhubung dengan keselamatan negara. Untuk memantau pelaksanaan dasar dan langkah strategik mengenai keselamatan negara. Yang ketiga, untuk memberi nasihat mengenai pengisytiharan kawasan keselamatan. Dan yang keempat, untuk melaksanakan apa-apa fungsi lain yang berhubung dengan keselamatan negara bagi pelaksanaan yang wajar. Seterusnya adalah dasar keselamatan negara. Dasar Keselamatan Negara atau DKN merupakan dasar kerajaan yang dibentuk dan digubal selaras dengan kewujudan MKN sebagai agensi yang bertanggungjawab secara menyeluruh berkaitan keselamatan negara. DKN juga telah menetapkan 19 strategi utama yang perlu dilaksanakan selaras dengan memastikan 9 nilai-nilai teras negara yang dipertahankan. Seterusnya, menjadikan Malaysia sebuah negara yang bebas daripada sebarang ancaman, bukan sahaja ancaman yang berbentuk fizikal, malah ancaman yang berbentuk bukan fizikal yang boleh mempengaruhi dan merosakkan pemikiran rakyat Malaysia. Antara strategi utama dasar keselamatan negara adalah mendukung perlembagaan persekutuan, memelihara kedaulatan wilayah, memperkukuh keutuhan wilayah, memperkasa keupayaan dan kesiapsiagaan pertahanan dan keselamatan, memperkukuhkan jaringan perisikan, mengukuhkan sistem dan institusi negara, mengukuhkan perpaduan nasional, merapatkan jurang sosioekonomi, perpaduan melalui pendidikan, memupuk semangat jati diri, membina ketahanan ekonomi, membudayakan nilai integriti, melaksanakan pembangunan mapan, pengurusan sumber-sumber negara secara cekap, menjamin hak asasi rakyat berteraskan perlembagaan persekutuan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengukuhkan keselamatan dan ketahanan cyber, memperkemaskan pengurusan dan kawal selia migran, dan yang terakhir adalah mengukuhkan kerjasama serantau. Nilai-nilai teras Malaysia.
Nilai teras satu adalah kedaulatan dan keutuhan wilayah. Yang kedua adalah kestabilan sosiopolitik. Yang ketiga adalah kesepaduan nasional. Yang keempat adalah tadbir urus yang baik. Nilai teras kelima adalah keutuhan ekonomi. Nilai teras keenam adalah keadilan sosial. Ketujuh adalah pembangunan mapan. Kelapan adalah keselamatan rakyat. Dan yang terakhir kesembilan adalah pengiktirafan antarabangsa. Berikut adalah isu-isu semasa yang dalam kawalan MKN. Isu-isu semasa: keselamatan cyber. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMN dan Agensi Cyber Negara NACSA atau dikenali sebagai NEXA merupakan agensi yang bertanggungjawab melaksanakan dan menguatkuasakan isu berkenaan keselamatan cyber di Malaysia dan segala pemantauan akan dilakukan oleh MKN. Keselamatan sempadan negara. Isu kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti juga merupakan isu yang sering diutarakan, yang mana boleh menggugat keselamatan negara bukan sahaja kesalahan memasuki negara secara haram, malah parti boleh membawa wabak penyakit yang berbahaya kepada rakyat. Keselamatan krisis dan bencana. Malaysia juga merupakan negara yang terkesan dengan wabak penyakit, yang mana pihak kerajaan telah meletakkan tanggungjawab sepenuhnya kepada MKN dalam membendung wabak pandemik COVID-19 ini. Kesimpulan, pihak kerajaan khususnya hendaklah melalui agensi-agensi keselamatan negara hendaklah sentiasa peka dan dengan tahap keselamatan negara yang kini, isu keselamatan bukan sahaja datang daripada luar negara, malah rakyat sendiri pun mempunyai niat untuk memecah belahkan masyarakat dengan menyebarkan isu-isu yang sensitif yang boleh menggugat keamanan negara. Pihak MKN hendaklah meneliti isu-isu keselamatan melalui media sosial dan ruangan cyber dengan lebih proaktif supaya cubaan untuk mengganggu-gugat keselamatan negara dapat dipatahkan. Pihak swasta juga perlu memainkan peranan yang penting dalam menyokong kerajaan dalam memastikan isu keselamatan negara berada di tahap yang baik, yang mana akan dapat memberikan keuntungan kepada pihak swasta bila mana sesebuah syarikat dapat menjalankan perniagaannya dengan memperoleh keuntungan yang maksimum tanpa ada sebarang ancaman kepada keselamatan negara. Sekian, terima kasih.